pertama sekali kita mesti berpandukan kepada disiplin ilmu. Sama ada ilmu itu ilmu agama ataupun ilmu perubatan. Dalam ilmu perubatan kita juga berdasarkan pada disiplin ilmu. Di mana disiplin ilmu seperti yang Bro Firdaus sebut tadi, kita bawa dalil. Bagaimana untuk dapat dalil? Dalam ilmu perubatan kena buat kajian. Dr. Izhar sebut kajian demi kajian dalam perubatan. Contohnya vaksin, lebih 200 tahun dah kita mengkaji. Dan sekarang ni 13 vaksin yang telah kita bagi kepada anak-anak kita, alhamdulillah selamat. Lebih 8 juta dos setahun kita bagi pada anak-anak kita. Dan tidak ada pun yang mati akibat daripada vaksin, tidak ada pun yang menyebabkan kesakitan, kecacatan dan sebagainya. Cuma kalaulah mengatakan bahawa ada kesan sampingan, baik, segala benda bahan dalam dunia ni tidak perfect 100%. Hatta kita minum air pun kadang-kadang ada orang alahan dengan air. Ada orang pakai emas 10 hingga 20% alahan dengan emas. Maksudnya semua bahan tidak 100%, tidak 100%. Akan ada dia punya kemungkinan kebarangkalian yang kita kata allergic reaction, kesan sampingan itu. Cuma kesan sampingan itu kita kena bertolak kepada apa? Kajian yang telah dilakukan. Contohnya Pfizer telah buat kajian lebih daripada 44,000 orang. Campur juga dengan Moderna, sebab kita sekarang ni bercakap tentang mRNA, lebih daripada 33,000 orang. Dan daripada jumlah itu hanya 0.0003 dan 0.004% sahaja yang mengalami kesan sampingan yang dikatakan serius. Yang ringan seperti apa? Yang ringan seperti cocok. Sakitlah doktor. Takkan tak sakit kan cocok. Ataupun bengkak tempat cocok. Ataupun dia lenguh badan. Mungkin pening kepala dan sebagainya. Saya dalam bulan lepas saya cocok influenza. 3 hari tak boleh angkat tangan. Tetapi ia akan baik selepas itu. Manfaat yang kita nak adalah protection daripada vaksinasi itu. Yang saya kata, ada di kalangan mereka yang pengsan. Ada di kalangan mereka yang sebagai contohnya yang diwar-warkan dalam media sosial dan sebagainya, yang kata dia muka herok dan sebagainya. Ya, dicatat dalam kajian, tetapi ia perlu disahihkan oleh pakar-pakar. Adakah ianya terkaitan terus dengan vaksin ataupun tidak? Dan sebenarnya setelah dikaji oleh pakar bahawa ia bukan dikaitkan dengan vaksin itu sendiri. Dia adalah sama berlaku dalam populasi. Contohnya yang Bell palsy biasa yang selalu disebut dalam media sosial, 4 kes yang berlaku untuk Bell palsy. Kalau kita tengok dalam populasi, 35/100,000 berlaku dalam populasi. Sedangkan di dalam bentuk kajian dia hanya berlaku dalam sekitar 10/100,000. Maksudnya dia lebih kurang sama data dengan populasi. Dan kalau dikaji lebih lanjut, ia tidak dikaitkan pun dengan pemberian vaksin, dan dia baik selepas itu dan tidak ada pun kematian. Jadi di sinilah kita perlu berlandaskan kepada bukti, kajian demi kajian. Kita tak boleh ambil daripada website ni, Google ni dan sebagainya, sebab itu bukan disiplin ilmu kita.